Warta Internet dengan saya lagi Dini. Okay, so hari ini kita buat something different sikit. Different macam mana tu? Kalau korang tengok episod-episod sebelum-sebelum ni, kita banyak share pengalaman, tips dari segi entrepreneur ataupun bisnes. Hari ini kita akan masuk mendalam tentang insan yang bergelar ibu. Okey, bersama saya sekarang ni ialah Wawa Syaki. Beliau adalah seorang penulis dekat Pro-Parenting dan juga sangat aktif dekat media sosial, share tips-tips parenting. Okay. So sebelum kita go deeper, Wawa boleh tolong sharekan sikit siapa Wawa? Okey, sekejap tak Aklan? Okey, saya merupakan seorang ibu kepada 2 orang anak lelaki, seorang 4 tahun, seorang 6 tahun, dan saya memang minat menulis. Jadi saya gunakan platform media sosial untuk menulis. Pada mulanya saya just macam menulis macam biasa, tapi saya mula menulis secara serius lepas dapat tahu yang anak saya ada masalah sensori. Jadi dari situ saya akan pergi ke kelas berguru dengan psikologis, dengan psikiatris, dengan terapis, dengan early childhood education punya orang. So apa ilmu yang saya dapat tu saya tumpahkan melalui penulisan di media sosial. So satu hari tu saya punya penulisan media sosial mendapat perhatian parenting influencer di Malaysia, Dr. Dr. Razi. So daripada situ beliau melamar saya untuk kerja bersama beliau. So alhamdulillah dah tahun kedua saya bersama beliau, dan alhamdulillah sejak daripada tu saya terus menulis dan followers di media sosial saya meningkat sampai sekarang 23,000 lah. Dan sekarang saya mengembangkan ilmu saya tu melalui video pula. So orang yang tak berkesempatan untuk baca saya punya poster yang panjang tu, so boleh tengok video lah dekat channel YouTube saya. Video pun tak panjang-panjang kan? Singkat-singkat tidak. Okay, jelas sedikit. So kalau Wawa dekat social media banyak share tentang parenting, tapi hari ni kita nak share kepada penonton kat luar sana struggle yang ibu-ibu hadapi, kan? Tiap-tiap hari ibu ni apa je struggle yang dia ada. Ada sesetengah orang kat luar sana masih tak nampak dan tak faham ke macam mana ke, tapi boleh tak Wawa sharekan kepada penonton jenis-jenis struggle yang ibu ataupun wanita hadap? Okey, kebanyakan parents, especially ibulah yang PM kepada saya mengadu. Kebanyakan mereka ada struggle dari segi nombor satunya lah, kebanyakannya adalah merawat emosi. Sedangkan merawat emosi adalah perkara utama, yang paling utama sebelum kita nak apply ilmu parenting lain. Sebab setinggi mana pun ilmu parenting yang ada pada dalam diri seorang ibu atau bapa tu, kawal emosi itulah benda yang paling utama. Kalau tidak, setinggi mana pun benda tu tidak akan ilmu tu tak dapat dicapai dengan baik. Jadi itu adalah struggle yang pertama lah yang saya tahu. Sebab kebanyakan ibu-ibunya ada masalah struggle dengan kerjaya dan tanggungjawab dia dengan anak. Ada yang struggle sebab tak dapat support system yang baik daripada pasangan, campur tangan daripada ahli keluarga yang lain. Ada yang sebab anak sendiri pun ada mengalami masalah kembangan. Ada yang especially yang special needs parent ni, memang struggle mereka luar biasa, sangat luar biasa. Itu yang pertama lah, struggle dari segi kawal emosi. Ada juga yang menghubungi saya sebab mereka nak tanya ke pendapat sebagai parents ni, dia orang aware dengan perkembangan anak, so dia orang nampak macam dia tak kena pada anak. So mereka bertanya pada saya. Selalunya untuk parents yang macam ni, saya cakap saya tak ada kapasiti untuk memberi nasihat sebagai nasihat atau diagnosis. Jadi saya sarankan kepada mereka, kalau ada masalah yang berlaku pada anak yang kita tengok macam lambat sikit tu biasa, tapi kan macam lewat berbulan-bulan, ataupun ada yang anak tu dia lain sikit daripada perangai tingkah laku dia, lain sikit daripada kanak-kanak yang seusia dengan dia. So saya minta parents tu untuk rujuk kepada pakar lah untuk diagnosis. Even untuk ibu-ibu yang burn out, ibu-ibu stress, saya sarankan untuk buat ujian DAS.
depression, anxiety, stress scale. Sebab dari situ kita boleh tengok sama ada stres tu adalah stres yang biasa ataupun stres yang melibatkan depression. Kalau melibatkan depression tu, saya terpaksa minta dia orang pergi diagnosis juga. Sebab kalau kita bagi nasihat macam mana pun, benda tu takkan berkesan. Dia perlu campur tangan daripada medical juga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kelewatan perkembangan lah. Biasa struggle-struggle yang ibu hadapi lah. So apa tips yang Wawa boleh share kepada ibu-ibu tak pun suami kat luar sana macam mana nak handle struggle ni? Struggle tu yang pertama sekali of course time management lah, disiplin diri. Tapi ramai orang salah anggap bahawa time management tu macam kena melibatkan, kena ada jadual, kena ada to do list yang lengkap. Tapi sebenarnya bila kita dah berhadapan dengan anak, kita perlu lebih fleksibel. Jadi kalau ada jadual tu kita macam kena ikut betul-betul jadual. Tapi bila kita ada anak, kita perlu ikut anak tu punya keperluan. Jadi tak boleh terlalu orang cakap fix dalam satu jadual. So saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan juga dari saya lain, bab time management ni apa yang penting adalah macam mana kita nak buat something tu supaya dia tidak mengambil masa yang panjang. Jadi kita kena ada teknik-teknik ataupun life hacks yang mana bila contohnya kalau kita nak masak kan, bila kita ada life hacks yang betul, kita tak mengambil masa yang lama untuk memasak. Itu yang saya ajar dia orang. Okay, untuk kalau macam nak kurangkan masa dia memasak tu, perlu ada sediakan satu hari yang kita boleh sediakan susun bahan-bahan memasak tu dah siap packing mengikut hari dia. Lepas tu kalau macam sambal ataupun bawang tu buat dalam bentuk ice cube, so bila nak masak dia main campur-campur gitu je. Lepas tu even laundry bag pun satu laundry bag satu orang. So tak adalah kita macam membazir masa nak menguruskan kain-kain kan. Lagi apa yang life hacks, banyak jugalah life hacks yang boleh kita belajar lah untuk mengurangkan masa bila kita buat sesuatu. Itu dari segi time management. Dari segi lain adalah expectation kita kepada diri kita sendiri. Kadang kita meletakkan expectation pada diri kita sendiri itu terlalu tinggi, sehingga kan tidak kena ataupun kita tak dapat nak capai. Contohnya macam kita nak buat sesuatu, kita nak rumah tu sentiasa kemas, kita nak rumah tu sentiasa bersih, tak nak anak bersifat. So bila kita expect macam tu, expect yang di luar logik, bila kita ada anak, so kita akan mudah untuk meletus. So bila anak buat sepas sikit, kita cepat meletus. Bila anak meragal sikit, kita cepat meletus. So expectation yang tinggi macam tu yang tak kena, itulah yang kadang-kadang menyebabkan kita stres. Betul, kita stres. Yang kedua adalah mindset kita. Mindset kita tu lah yang paling penting sekali. Okay? Jadi saya sarankan kepada saya dan parents yang lain, saya selalu sebut tentang bersyukur lah. Bersyukur ni kita bukan sekadar bersyukur pada doa, pada lisan ni, tapi kita perlu bersyukur dalam hati lah. Kita mulakan hari, saya nasihatkan kepada mereka, kita mulakan hari dengan rasa bersyukur dan kita akhiri kita dengan rasa bersyukur. Sebelum tidur tu kita senaraikan apa perkara-perkara yang kita dah berjaya capai hari tu. Dan bila bangun tidur pun kita bangun dalam keadaan yang bersyukur. Kita sebutkan Alhamdulillah aku dapat bangun, aku masih bernyawa hari ni, dan aku ada pasangan dekat sebelah yang masih sihat, anak-anak pun masih sihat, masih ada tempat tidur yang selesa. Kita listkan perkara-perkara yang kita syukuri. Sebab apa? Sebab bila kita bersyukur ni, sebenarnya kita akan mulakan hari kita ni dalam energi yang tinggi. Kalau kita belajar tentang law of energy ni, kita akan mulakan energi hari tu dalam energi yang tinggi. Kalau kita bangun dalam keadaan yang kita terus, alamak aku kena kerja, sebenarnya kita dah letakkan kita punya energi tu low. Sebab tu dalam keadaan yang terdesak. Jadi dengan rasa bersyukur tu kita akan letakkan energi tu tinggi lah. Jadi produktiviti pada hari tersebut insyaAllah akan tambah baik lah. Dan bersyukur ni juga kita kena, saya ajar kepada, saya ambil lah pesan daripada sifu saya. Dia kata kita perlu jadi mata lebah, elakkan jadi mata lalat.
mata lebah ni dia banyak dia sentiasa mencari bunga. Dia sentiasa mencari bunga dan bila nak jumpa bunga tu dia bukan saja dia cari kecantikan, dia cari bunga, tapi juga dia menyebarkan bunga kan, dia menyebarkan kecantikan. Berbanding dengan lalat, dia mencari, walaupun dia berada di taman tapi mata dia mencari tasik. Mencari benda-benda yang tidak elok. Lagi pula dia menyebarkan penyakit. So begitu jugalah kita bila dengan anak kita, jangan fokus sangat kepada panggil anak yang buruk tu. Kita jangan fokus sangat pada benda yang kita tak ada. Kita cari perkara-perkara yang kita ada. Kita cari perkara-perkara yang kita boleh syukur. Jadi dengan itu kuranglah kita punya, orang kata, InsyaAllah dia boleh mengurangkan kita punya stress dan mindset kita tu. Dan seterusnya adalah saya pesan kepada mereka, jangan meletakkan syarat untuk rasa gembira. Kalau nak happy, kita jangan macam, aku akan happy kalau aku ada rumah yang besar, aku akan happy kalau anak aku berperangai baik, aku akan happy kalau hari ni semuanya berjalan lancar. Jika kita meletakkan syarat untuk kita rasa happy, so sebenarnya tak perlu pun letakkan syarat itu. Kalau nak happy, you just be happy. Itu sebenarnya banyak perkara yang boleh buat kita happy sebenarnya. Itu yang keempat lah. Yang seterusnya, saya sarankan kepada parents, belajar, cari ilmu. Sebab dengan ilmu, terutamanya ilmu perkembangan alam, sebab dengan ilmu kita akan kita ada sebab untuk tidak marah anak. Contohnya bila anak tu kan baru-baru ni ada kes yang seorang bapa sembuh aerosol dekat baby kan sebab dia menangis. Itu antara puncanya adalah selain daripada tekanan mental, sebab antara punca lain sebab dia tidak ada ilmu tentang kenapa baby menangis. Jadi bila kita ada ilmu, kita akan faham, baby ni menangis sebab dia tak ada words untuk dia bagi tahu yang dia tengah tak selesa, sakit perut dan sebagainya. Kalau budak yang 1 tahun main baling-baling barang, tak adalah. Bila kita ada ilmu, kita akan anggap, budak ni bukannya biadab baling-baling barang, tapi memang dia punya fasa macam tu. Kalau 2 tahun suka nangis, bukannya sebab dia mengada, tapi sebab dia memang fasa dia, sebab fasa otak emosi dia tengah berkembang, tapi dia tidak ada otak rasional untuk bantu dia regulate emosi dia. Dia macam tu, ilmu-ilmu macam tu lah yang insyaAllah membantu parents untuk kurangkan cakap, jadi lebih tenang lah. Orang cakap lagi berdamai dengan anak itu. Sebenarnya tips-tips awal ni, sebab saya sendiri, saya belum kahwin, saya tak ada anak kan. Jadi bila dengar ni, saya rasa macam boleh apply dekat diri saya juga. Macam benda ni boleh apply dekat semua masyarakat, betul? Semua layer masyarakat. So dia taklah tertakluk pada satu kategori, which is parents. Semua orang boleh apply. Tapi ada satu question lah, benda ni dah jadi viral. Wawa sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang isteri, mesti ada juga yang mengadu tentang partner tak ni kan, tak knowledge, tak faham kerja dia macam mana. And then kalau kita tengok ibu-ibu pun dia suka mengadu anonymous, bagi tahu yang semua kerja dia yang kena buat. Jaga anak dia kena buat, kerja rumah pun dia kena buat. Lepas tu husband minta tolong dari segi financial juga. So macam banyak pressure on the moms lah. So Wawa sebagai seorang ibu dan juga isteri, apa nasihat Wawa untuk para suami dan juga para ibu dan wanita dekat masa ni tentang isu? Saya takut juga nak jawab, takut tersalah jawab, takut kontroversi pula kan. Tapi insyaAllah saya akan jawab atas saya akan jawab atas rasa tanggungjawab saya, sebab terlalu ramai ibu bapa yang datang kepada saya, terlalu ramai ibu lah, especially ibu lah, datang kepada saya yang mengadu perkara yang sama macam yang ini cakapkan. Actually memang ada study yang dibuat oleh dalam bidang psychological science pada tahun 2013 di bawah tajuk In Defense of Parenthood. Memang ada kajian yang membuktikan yang ibu ataupun wanita dengan anak, dia less happy berbanding dengan lelaki bila dengan anak. Maknanya lelaki lagi happy bila dengan anak.
Jadi ada banyak sebab lah, ada banyak sebab yang menyumbang kepada kajian ni. Antaranya adalah perempuan bila dia dah ada anak, dilahirkan anak, dia punya kehidupan 360 akan berubah dan change lah. Kita dapat lihat lah macam mana kalau seseorang yang terdapat anak, mereka akan mula di question, so lepas ni siapa jaga anak? So anak lepas ni so, semua orang meletakkan bahawa tanggungjawab wanita tu, dia ada anak, wanita yang kena bertanggungjawab macam tu. Berbanding pula dengan lelaki, jarang mereka dapat question yang macam ni sebab mereka dah faham dah ada anak, so itu akan diselesaikan oleh ibu lah. Dan antara penyebab lainnya pula, most of ibu bila mereka menjaga anak, okay, saya tak tahulah, saya harap bukan parents di Malaysia lah, sebab study ni pun dibuat di Amerika, jadi saya tak tahu kat Malaysia insyaAllah okey kot. Sebab kebanyakan lelaki yang saya kenal dekat Malaysia pun sebenarnya okey, insyaAllah. Dan antara penyumbang kepada kenapa ibunya less happy bila dengan anak, sebab ibu ni bila mereka menjaga anak, mereka datang dengan tanggungjawab lain. Contohnya mereka menjaga anak, dalam masa sama mereka perlu menjadi tukang dobi, tukang cuci, tukang masak, tukang doktornya dengan tukang drivernya, semua dia yang buat dia. Berbanding dengan lelaki, kebanyakan mereka bila menjaga anak, mereka memang betul-betul fully enjoy menjaga anak. Jadi itulah antara penyumbang kepada kenapa ibu struggle. Tapi suka untuk saya nasihatkan di sini bahawa kita kalau nak dijadikan dilayan seperti raja, pasangan kita tu kita perlu layan seperti permaisuri juga. Begitu juga kalau kita nak dilayan seperti permaisuri, kita perlu layan pasangan kita seperti raja. Tapi yelah, bila dah ada anak kecil ni, nak jadi raja dengan permaisuri ni susah lah kan. Sebab kita kena ikut kehendak anak tu, keperluan anak tu macam mana. Jadi suka untuk saya ingatkan yang kita perlu stick kepada tanggungjawab kita. Kita perlu ingat bahawa kita sebagai suami, sebagai ketua keluarga, dan isteri sebagai penolong ketua keluarga. Sekiranya penolong ketua keluarga tu dia melakukan tugas-tugas ketua keluarga, dia lebih aware dalam tugas-tugas, dia lah yang tukang menyuruh apa semua, jadi di situ akan hilang dinamik. Jadi saya selalu ingatkan untuk sentiasa berpegang kepada kena tahu kita sebagai ketua keluarga kena buat apa, kalau ketua keluarga macam mana kita kena peranan. So stick pada peranan tersebut, insyaAllah dinamik tu akan terjaga. So kalau nak peranan sebagai ketua keluarga ni, apa pun kita kena tengok get back balik kepada ilmu. Betul. Kita boleh refer balik dekat orang-orang yang dah berpengalaman, yang ada pakar lah, kan. So dapatkan motivasi juga. Benda tu Jadi sebuah motivasi. Dan nanti betul lah orang cakap, kalau happy wife, happy husband, happy family. Betul. Okay. So benda ni pun bolehlah di-applykan kepada yang nak kahwin ke, yang nak jadi mak nanti, pada suami yang ada isteri, nampak isteri tu muka stres je lah, boleh tengok balik, check balik kenapa. So Wawa pun ada bagi tips untuk semua orang, especially ibu-ibu, macam mana nak face the struggle. Dan benda ni kita boleh tengok juga dekat Wawa punya YouTube channel. Betul? Wawa pun ada banyak share parenting punya advice dan macam-macam lagi. So apa-apa pun jangan lupa saksikan The Borak Series dekat The Carpedia Facebook page pukul 9 malam setiap hari Rabu. Jangan lupa like, share dan komen. Okay? Oh ya, ada juga ulang tayangan di YouTube channel The Carpedia. Link ada dekat bawah. Alright, bye-bye. Assalamualaikum.